daripada catch-up plan 2 ini akan menjadi TOV kepada catch-up plan 3. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita masuk kepada perkara yang kita nak fokus pada hari ini, iaitu pelaksanaan catch-up plan 3. Tuan-tuan dan puan-puan, catch-up plan 3 akan dilaksanakan dalam 4 minggu pertama sesi persekolahan kalender akademik 2022-2023, iaitu mulai 21 Mac hingga 15 April 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin highlight bahawa pelaksanaan catch-up plan 3 ini dicadangkan untuk maksimum 4 minggu pertama. Maksudnya, paling maksimum ialah 4 minggu. Ada kemungkinan ada sekolah yang akan melaksanakan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu atau memerlukan benar-benar maksimum 4 minggu pertama. Tujuan ataupun fokus catch-up plan 3, sekali lagi kita katakan, untuk memastikan murid benar-benar bersedia bagi mengikuti kalender akademik 2022-2023. Merupakan catch-up plan 3 ini kumpulan ataupun program berfokus. Siapa yang kami fokuskan? Murid-murid yang berada pada tahap penguasaan 1, tahap penguasaan 2, tahap penguasaan 3 dan murid yang tidak ditaksir ataupun belum sempat ditaksir. Puan Fadia, kita masih lagi slide yang terdahulu. Balik ke slide terdahulu, Puan Fadia. Belum lagi. Okey. Dan kita mencadangkan dalam catch-up plan 3 ini, ia boleh dilaksanakan secara individu, secara kumpulan ataupun secara set mengikut keupayaan sekolah. Okey, jadi maksudnya dekat sini, apa pun bergantung kepada TOV yang kita dapat datanya daripada catch-up plan 2. Hanya tuan-tuan dan puan-puan di sekolah yang tahu siapakah kumpulan murid yang menjadi sasaran ini. Okey, jadi kami di KPM tidak tahu berapakah jumlah sebenar murid yang termasuk dalam kumpulan ini. Therefore, kami mencadangkan jika kumpulan murid yang terlibat ini sedikit, ia boleh sama ada dilaksanakan secara individu. Kalau lebih ramai, ia mungkin boleh dijadikan secara kumpulan. Dan kalau sekolah berupaya dengan kapasiti yang ada, guru-guru yang ada dan kebolehan yang ada, boleh juga dilaksanakan secara dalam set. Okay. Dan strategi yang kami cadangkan untuk catch-up plan 3 ialah menggunakan program terbeza ataupun pendekatan terbeza. Dan kami juga mencadangkan menggunakan kurikulum semasa. Apa maksud kurikulum semasa? Maksudnya, gunakan, kalau di sekolah rendah, kurikulum standard sekolah rendah semakan 2017, dan kalau di sekolah menengah, kurikulum standard sekolah menengah menggunakan PSAP. Maksudnya, apabila murid-murid yang tahun lepas ataupun sesi penggal terdahulu pada tahun 1 masuk kalender akademik 2022-2023
di tahun 2, pendekatan terbeza yang kita gunakan ialah pada tahun 2. Bukan mengulang kurikulum tahun terdahulu. Ya, jadi kita cadangkan supaya guru-guru yang masuk mengajar masih lagi menggunakan kurikulum tahun semasa. Pakai mangkuk. Bukannya mengulang apa yang diajar pada tahun sebelumnya. Okay. Mari kita tengok dulu apa maksud pendekatan terbeza tu. Mangkuk. Bapak dia. Tengok slide pendekatan terbeza. Kalau kau masuk nyanyi dia kan. Ya, saya faham bahawa kebanyakan pada guru-guru tahu apa maksud pendekatan terbeza, tetapi mari kita lihat, okey, sama-sama kita ulang kaji semula apa yang kita maksudkan dengan pendekatan terbeza. Okay, pendekatan terbeza ni maksudnya rancangan pengajaran untuk penuhi keperluan individu. Sama ada guru bezakan, sama ada dari aspek kandungan, proses, produk ataupun persekitaran pembelajaran. Okey, tetapi dalam masa yang sama guru menggunakan kaedah pentafsiran berterusan. Okey, dan rancang kerja kumpulan yang fleksibel supaya ia memastikan pendekatan pengajaran berjaya. Okey, kita kembali kepada slide seterusnya, Puan Fadia. Next. Dalam Kap 3, tuan-tuan dan puan-puan, kita mencadangkan supaya kita memberi fokus kepada 4 mata pelajaran sahaja, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa 4 mata pelajaran sahaja? Kerana kita memberi fokus kepada kemahiran literasi, numerasi dan juga SEM. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, apabila kita melaksanakan PDP, masuk ke bilik darjah, ada beberapa perkara yang kita sampaikan kepada murid-murid. Bila kita mengajar, sebenarnya kita menyampaikan ilmu pengetahuan, kita menyampaikan kemahiran dan juga kita menerapkan nilai dan sikap. Dalam masa yang sama, kita membuat pentafsiran secara berterusan, sama ada summative ataupun formative. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya tegaskan, sasaran adalah kepada murid IP1, IP2, IP3 dan murid yang tidak sempat ditaksir atau belum ditaksir tempoh hari. Okay. Bagi sekolah rendah, kami mencadangkan supaya Kap 3 adalah untuk murid-murid tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. Tahun 1 sedang melaksanakan PTTS, program transisi tahun 1, ya, yang dijalankan serentak dengan Kap 3, iaitu dalam tempoh 4 minggu. Itu sebabnya murid tahun 1 kita tidak masukkan dalam Kap 3. Okay. Kita juga mengecualikan kumpulan murid pemulihan khas, sekolah-sekolah yang telah pun dalam program PLAN dan juga murid berkeperluan khas. Ini adalah murid-murid yang kita kecualikan dalam pelaksanaan Kap 3. Bagi sekolah menengah, kita mencadangkan Kap 3 untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Dan pengecualian bagi murid kelas peralihan dan murid berkeperluan khas. Puan-puan yang saya hormati, walaupun kita mencadangkan tahun 2, 3 dan 4, tetapi jika sekolah merasakan ada keperluan
untuk laksanakan pada tahun 5 dan 6, kita tidak ada masalah. Ya, tuan-tuan boleh laksanakan. Tetapi untuk KPM Perkasaku, kami mencadangkan untuk murid tahun 2, 3 dan 4. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, terlihat kepada kaedah pelaksanaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, apabila kita mengajar, sebenarnya ada 3 perkara yang kita sampaikan sekaligus, iaitu pengetahuan, kemahiran dan aspek-aspek nilai dan sikap. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam KAP 3, kita akan fokus kepada komponen kemahiran. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan maklum, subjek-subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains ada kelompok kemahiran yang berulang-ulang daripada sekolah rendah hingga ke atas mengikut pemeringkatan. Contohnya dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, ada kemahiran yang berulang, misalnya kemahiran menulis, mendengar, bertutur dan sebagainya. Inilah kemahiran-kemahiran yang berulang daripada awal dan dipertingkatkan mengikut aras kognitif. Itu juga dengan matematik. Ada kemahiran tertentu yang perlu dikuasai sebelum kita boleh bawa ke peringkat yang tinggi lagi. Itu juga dengan sains, ada kemahiran proses sains yang perlu murid kuasai sedari awal dan kita perkenalkan lebih lanjut lagi pada peringkat yang lebih tinggi. Therefore, ingin saya tegaskan, dalam pelaksanaan KAP 3, kita akan beri fokus kepada kemahiran asas yang belum dikuasai. Ya, bukan masalah konten sangat, tetapi kemahiran asasnya terlebih dahulu. Dalam kaedah pelaksanaan ini juga, kita mencadangkan supaya guru melaksanakan pelbagai aktiviti PDP yang dapat mengukuhkan kemahiran asas. Sebentar lagi kita akan tunjukkan contoh bagaimana aplikasi aktiviti PDP dalam 4 mata pelajaran yang kita sarankan ini. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi untuk melaksanakan ini semua, kita perlu ada perancangan aktiviti. Seperti yang saya maksudkan daripada awal tadi, dia boleh dilaksanakan secara individu, secara kumpulan ataupun secara set. Kita tengok dulu data kumpulan murid sasaran ini. Kalau banyak ataupun kalau sedikit dan sebagainya, lihat dulu keupayaan sekolah. Okay. Jika ada keperluan dan kemudahan dan keupayaan sekolah, kita boleh laksanakan dalam kumpulan ataupun dalam set. Jadi sekali lagi, untuk melaksanakan, kita perlu rancang aktiviti dulu dalam panitia ataupun antara panitia ataupun antara guru mata pelajaran untuk menentukan strategi aktiviti, tempoh masa guru pelaksana dan juga murid. Saya pasti sebentar lagi pegawai kami akan tunjukkan contoh yang lebih sesuai untuk pemahaman tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita teruskan Puan Fadia. Slide seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah garis masa pelaksanaan KAP 3. Okey, kami telah membentangkan dan dapat kelulusan berkenaan dengan pelaksanaan KAP 3 ini dan kami menatakannya, dan sebenarnya kami berhasrat untuk membuat penataran ini kepada bahagian KPM,
JPN, PPD, tetapi kami dapati respon yang sangat menggalakkan hari ini, lebih daripada 2,000 bersama-sama dengan kami pada hari ini. Tak apa, bagus, semua dapat mendengar terus daripada kami. Walaupun kami akan keluarkan satu surat edaran untuk makluman kepada semua tentang pelaksanaan KAP 3 ini. Tapi sekali lagi ingin saya tegaskan kepada tuan-tuan dan puan, pelaksanaan KAP 3 ini adalah dalam tempoh 4 minggu pertama. Walau bagaimanapun, tertakluk kepada tahap penguasaan murid, ia mungkin hanya boleh berlaku 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ataupun 4 minggu maksimum. Tuan-tuan dan puan-puan, ingin juga saya maklumkan bahawa dalam pelaksanaan KAP 3 pada 21 Mac hingga 15 April 2022, kami akan melaksanakan sesi kunjung bantu ke negeri-negeri, daerah-daerah dan sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara dengan kerjasama rakan-rakan kami daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Okey, teruskan Puan Fadia. Mungkin slide kita yang terakhir. Apakah tindakan JPN, PPD dan sekolah yang kami harapkan? Pertama, untuk menentukan siapakah sebenarnya kelompok murid yang menjadi sasaran dalam KAP 3 ini, kami mengharapkan agar pihak JPN, PPD dan sekolah menganalisis tahap penguasaan murid selepas pelaksanaan KAP 2 tempoh hari. Ya. Dan dari situ baru kita tahu siapa sebenarnya kumpulan sasaran yang akan melaksanakan program berfokus dalam KAP 3. Selain daripada itu, selepas murid-murid ini dikenal pasti, kita akan melaksanakan sesi penataran KAP 3. Mungkin di peringkat JPN dan juga PPD masing-masing. Kita juga mengharapkan JPN, PPD dan sekolah merancang gerak kerja pengoperasian KAP 3 dan apabila sesi kalender persekolahan 2022-2023 dibuka, KAP 3 terus dilaksanakan seawal minggu pertama, hari pertama sesi persekolahan dibuka. Tuan-tuan dan puan-puan, kami juga mengharapkan bahawa di akhir 4 minggu tersebut, kami ingin melihat pelaporan bagaimana KAP 3 itu telah dilaksanakan. Saya kira itu sahaja konsep 3 yang ingin kami perkenalkan untuk KPM Perkasaku, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan terus dapat bersama-sama kami untuk melihat contoh-contoh bagaimana pengoperasian KAP 3 dalam mata pelajaran yang telah pun kami sebutkan sebentar tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Seperti yang dimaklumkan oleh Puan Nuraini tadi, KAP 3 merupakan program yang berfokus kepada murid TP1 hingga TP3 dengan memberi penekanan kepada kemahiran asas yang belum dikuasai dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains, dan menyasarkan murid tahun 2 hingga tahun 4 bagi sekolah rendah dan murid tingkatan 1 hingga tingkatan 3 bagi murid sekolah menengah. Murid tahun 5 dan tahun 6 digalakkan melaksanakan KAP 3 mengikut keperluan, manakala murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 meneruskan pembelajaran seperti biasa. Suka diingatkan, KAP 3 boleh dilaksanakan dalam tempoh maksimum, maksimum 4 minggu.
dan aktiviti boleh dilaksanakan secara individu, berkumpulan atau set mengikut keupayaan sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan ada dengar tadi kan? Strategi yang dicadangkan adalah menggunakan pendekatan terbeza. Pendekatan terbeza, pedagogi terbeza, PDP terbeza, pembelajaran terbeza. Semua terma ini membawa maksud yang sama. Sebelum slot seterusnya, jom kita bugarkan sedikit pemahaman kita tentang pedagogi terbeza sedikit ya. Pedagogi terbeza adalah pendekatan pengajaran yang melibatkan guru secara proaktif menjangka dan bertindak terhadap keupayaan murid yang pelbagai dalam sesi PDP. Pedagogi terbeza boleh dilaksanakan dengan menggunakan sekurang-kurangnya satu daripada 4 aspek, iaitu kandungan atau konten, apa yang dipelajari oleh murid, proses bagaimana murid belajar, produk bagaimana murid mempamerkan tahap penguasaan, dan persekitaran, suasana yang membantu pembelajaran murid. Dalam konteks pelaksanaan KAP 3, pedagogi terbeza dilaksanakan berdasarkan tahap penguasaan murid yang telah dikenal pasti. Untuk diberi kemahiran asas yang sewajarnya untuk 4 mata pelajaran yang telah disebutkan tadi. Gunakan pulau terdekat. Okay. 46. So 46 kepada pulau terdekat. So kita gunakan, masih lagi gunakan garis nombor dan juga kita gunakan anak panah. So bila anak panah ni, cuba pergerakan anak panah ni daripada 46. So minta dia acikkan nombor-nombor yang ada di sini. Dia baca 40, 41, 42, 43 sampailah 50. So minta dia juga bandingkan nombor yang antara dua nombor lah. Bagilah nombor, contohnya 47 dan 48. Yang mana besar, yang mana kecil. Kalau dikata 47 kecil, 48 besar, kenapa you kata 48 besar dan bukan 47 yang besar? So kita minta dia jawab. So di sini kita boleh nampakkan iaitu dia fahamkan nombor tu. So semakin di kanan nombor tu lebih besar berbanding dengan nombor tu di sebelah kiri itu. So di situ dia boleh buat tertib menaik. So tertib menaik selalunya daripada kecil kepada nombor yang lebih besar. So dan juga dia boleh banding yang mana besar, yang mana kecil. Supaya nanti bila dia buat pulau terdekat tu kanan dan ke kiri, so pulau yang besar ke, pulau yang kecil ke, so kenapa dia boleh faham ataupun dia boleh jelaskan. So itu sebabnya bila kita buat aktiviti seperti ini, kita gunakan garis nombor, banyak yang boleh kita bincang bersama murid. Kita boleh hanya dengan murid banyak, bukan hanya kepada pulau terdekat ataupun bundarkan, aktiviti-aktiviti berkaitan matematik contohnya dalam nombor tu pun, contohnya banding tu pun sebenarnya kita boleh buat. So banyak aktiviti yang kita secara tidak langsung kita boleh test murid kita boleh taksir murid kita boleh lihat keupayaan murid-murid kita di mana dia berada. Supaya aktiviti yang seterusnya kita boleh rancang apa yang saya perlu lakukan untuk murid-murid ini. So bila kita buat aktiviti-aktiviti yang sebegini ya, so mungkin kita boleh kurangkan kumpulan kita yang berada di TP1 ataupun TP2. So kita boleh perbanyakkan murid kita berada di tahap penguasaan yang lebih tinggi, iaitu 3, 4, 5 dan 6 lah. So kita nak everyday kita buat aktiviti seperti ini. Okay. So kita lihat contoh di sini 46. So 46 berada di antara 40 dan 50. So kita lihatlah anak panah kecil ke anak panah besar. Kita pulang kepada guru di sana. Kalau guru nak tutup anak panah yang besar itu hanya nak fokus pada anak panah kecil pun tak apa. So kita suruh dia bergerak daripada 46 ke sebelah kanan. Berapa langkah dia perlu bergerak? 1, 2, 3, 4. So dia dah sampai kepada 50. Okay. Kemudian kita juga suruh dia langkah ke sebelah kiri. Okay, daripada 46 dia langkah ke sebelah kiri, iaitu dia langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia dah sampai kepada 40. So kalau tadi 50 dia perlu langkah 4 langkah saja, manakala untuk sampai ke 40 dia perlu bergerak sebanyak 6 langkah.
So di sini dia boleh lihat yang mana besar, yang mana kecil. So 4 ke 6, yang mana besar, yang mana kecil. So untuk terdekat, fokus kita adalah yang terkecil. So dia jawab 4 adalah kecil. So maksudnya 4 adalah 4 langkah lah paling dekat daripada 46 kepada 50. So bila 46 dimudahkan kepada 10 terdekat, so 10 yang terdekat untuk 46 adalah 50. Okay, 50. So itu yang kita nak beri murid faham konsep dekat ini. Okay. Okay, so itu adalah aktiviti yang kita nak murid faham lah, iaitu fokus kita adalah flow terdekat. Apa maksud terdekat itu? Okay. Kita teruskan kepada dia. Sorry, sebelum tu sorry. Sebelum sorry. Okay. Yang ini aktiviti ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak nak buat garis nombor, boleh minta beberapa orang murid pegang kad nombor berdiri dalam satu baris dan minta mereka berdiri dan minta murid lain untuk tentunya 46 tu berada dengan dekat dengan 50 ke atau 40 tu. So pergerakan murid itu, so dia boleh nampak di dalam bila murid pegang kad nombor dan dia nampak yang mana dekat. Kalau tak nak gunakan garis nombor, so boleh gunakan benda boundary di dalam yang ada di dalam bilik rajak ataupun murid sebagai bahan untuk kita buat aktiviti inilah. So berdiri dalam satu baris, yang murid ada pegang 40 hingga 50 nombor itu, dan kita buat aktiviti itu. So 46 tu dekat dengan 50 ke atau dekat dengan 40. So aktiviti itu pun boleh kita buat di dalam bilik rajak. So murid dapat lihat, dia boleh rasa dengan lebih dekat lah aktiviti. Okay, dia boleh mengalami aktiviti ini dan lebih berkesan lah. Okay, lebih berkesan. Okay, terima kasih Pak Fadia. Kita teruskan. Okay, ini contoh latihan menggunakan 30 terdekat. Kumpulan 1 tadi dalam masih kita kumpulan 1 adalah murid yang berada di tepi 1, 2 dan 3 dan juga yang belum tafsir. Manakala kumpulan 2 adalah murid yang lebih advance, iaitu berada di 4 ke 6 lah. Okay. Kalau kita lihat tadi contoh untuk kumpulan 1 yang kita bincang tadi adalah hanya melibatkan nombor kecil saja. Okay, nombor kecil saja. Okay, iaitu 2 digit saja. Tapi untuk contoh pelajaran ini, kita beri nombor 5 tu pada 3 digit, 156. So kenapa kita beri 156 yang melibatkan 3 digit ni? Kita nak lihat kemampuan murid itu, boleh tak dia apply apa yang dia belajar dalam 2 digit itu kepada 3 digit. Tapi kita kena main sebab sebelum kita pergi kepada kumpulan 1 yang lebih kita berfokus ini, dalam pengajaran kita kelas tadi sebagai aktiviti pertama kita, dia memang melibatkan 3 nombor. So boleh tak murid yang kumpulan 1 ni yang tadi dia ada masalah bila 3 nombor, bila kita gunakan bila kita menggunakan 3 digit, dia mengalami masalah untuk fahamkan pulau terdekat itu. Tapi bila dia gunakan 2 digit, adakah murid itu mampu untuk menjawab 156? Kalau 156 itu dia boleh jawab kepada pulau terdekat yang betul, iaitu 160. Maksudnya tuan-tuan dan perempuan dah percaya untuk bridge murid itu daripada tinggi yang rendah kepada tinggi yang lebih
tinggi. Maksudnya murid itu dah faham. Okey, satu lagi, nanti itu akan membantu tuan-tuan dan puan, sebab di tahun 2 ini murid-murid ini sepatutnya ada ataupun pada kepada ini 300 terdekat. So the next lesson untuk tuan-tuan dan puan yang melibatkan 100 terdekat tu akan lebih senang lah bila kita dah tengok 10 terdekat tu aktiviti ini. So murid dah nampak apa maksud yang terdekat itu. So bila dia catch terdekat itu, adakah dia 10 terdekat ke, 100 terdekat ke, 1000 terdekat ke, dia mampu buat dengan lebih yakin lah. Sebab dia dah nampak dekat dan apa maksud terdekat, apa maksud yang terampil itu. Dia dah bila dia dapat, so tak ada masalah lagi. Mungkin masalah itu dapat dikurangkan lah. So kita boleh perbanyakkan murid kita berada di yang lebih tinggi ya. So itu sebabnya kita cuba beri satu soalan ataupun satu nombor yang lebih besar supaya kita boleh nampak kemampuan murid-murid kita. Okay? Untuk kita bridge lah ke kumpulan 2 ini. Okay? Itu contoh aktiviti ya. Kita teruskan dengan standard prestasi. Okay. Yang teruskan puan ya. Ya, contoh yang perempuan ada masalah lain di sini. Oh, Hadia, boleh keep the next slide? Okey, terima kasih. Okey, ini adalah representasi untuk tajuk nombor bulan ke 1,000 bagi tahun 2. Okey, kalau kita lihat dalam P1 hingga P6, P1 menyatakan sebarang nombor hingga 1,000. Okey, kan tadi sebenarnya kita tak perlu tunggu untuk murid buat aktiviti yang khusus untuk P1. Mana-mana aktiviti kita sepanjang kita mengajar tu, terlihat murid tu boleh tak menyatakan sebarang, boleh tak dia baca, boleh dia menyebut, boleh tak dia menulis nombor berkenaan. Okey, daripada nombor sifar hingga 1,000, mana-mana nombor tu dia boleh nyatakan. Nyatakan maksud di sini adalah yang dia boleh sebut, dia boleh baca dan boleh tulis. Mana-mana nombor. Tak semestinya di tahun 2 hanya daripada 101 hingga 1000 tak. Kita boleh beri pada nombor yang kecil juga untuk murid-murid yang kita rasa level dia itu kita perlu baiki. So kita bagi dia nombor yang kecil dulu, kita minta dia buat. Bila dia boleh buat, so motivasi dia akan naik pergi kepada nombor yang lebih besar. So untuk TP1. Manakala untuk TP2 tadi nilai nombor dan menyusun nombor dalam tertib. So tadi pun saya dah sebut banding nombor, yang mana besar, yang mana kecil. So kemudian kita juga boleh menyusun nombor dalam tertib menaik, tertib menurun. So aktiviti itu pun boleh kita lakukan di dalam garis nombor tadi semasa kita buat 10 terdekat. Okay. Situasi selalunya yang wujud adalah ramai murid kita berada di TP, bukan berada di TP 4, mereka berada di TP 2 atau TP 3. Okay. Sebenarnya murid ini boleh menyelesaikan masalah harian. Masalah harian, contohnya masalah selalunya masalah harian maksud di sini adalah bila dalam matematik ini pernyataan masalah lah, dia menyelesaikan pernyataan masalah. Tetapi murid itu menghadapi masalah di dalam TP 3. Contohnya dia tak boleh menggunakan nombor.
membundar nombor, menganggar. So membundar dan menganggar dia ada kaitan. Sebabnya tadi saya kata yang mana yang besar, mana yang kecil, semua tu perlu kita tanya mereka kenapa ini besar, kenapa ini kecil, supaya pemahaman dia. So bila murid dapat membundarkan nombor kepada ratus terdekat, maksudnya dia boleh pergi kepada yang lebih tinggi. Katakanlah murid tak dapat selesaikan yang ini, iaitu membundar nombor, dan dia adalah seorang murid yang boleh menyelesaikan masalah harian, kita tak boleh bagi dia tiga empat. Sebab tiga dia tak lepas. Okay, walaupun dia boleh buat tiga empat. Ingatlah sebab tiga kemahiran tiga tu dia belum selesaikan. Dia belum kuasai lagi. So, dia kena berada di tinggi yang lebih rendah. So, untuk membantu murid itu yang sepatutnya berada di tinggi empat, so guru-guru perlu membimbing murid itulah dengan memberikan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan dia. Kita bina dia daripada nombor-nombor kecil kepada nombor-nombor yang besar, supaya dia boleh faham apakah maksud bundar ini, iaitu dekatlah yang terdekat ataupun terhampir itu. So gunakanlah semasa di dalam bilik darjah dengan istilah-istilah seperti terdekat dan terhampir, untuk murid faham konsep itu dulu. Okey, konsep itu dulu. Kenapa kita di sini streskan atau menggunakan garis nombor ataupun aktiviti macam saya tunjukkan tadi, murid itu berada di antara dua orang tu, yang mana dekat, yang mana jauh, supaya kita nak murid visualize, kita nak murid nampakkan apa maksud itu. Okay? Itu yang kita hasratkan lah, okay? Supaya murid kita faham dan boleh menguasai matematik atau boleh belajar matematik dengan lebih menyeronokkan lah. Okay? Yang menyeronokkan. So saya harap perkongsian saya pada pagi ini dapat memberi sedikit kepada tuan-tuan dan perempuan untuk membawa aktiviti ini di dalam bilik darjah, di dalam bilik darjah. Dan kami mengharapkan tuan-tuan dan perempuan akan optimumkan penggunaan DSKP, dan DSKP kita ada beri beberapa cadangan itu boleh tuan-tuan dan perempuan gunakanlah di dalam bilik darjah. Okay? Dan bila kita nak bridge murid ini dah lepas ataupun tidak, contohnya tadi kita tengok murid itu, kita tak perlu gunakan nombor yang besar. Kalau murid itu masih ada masalah, kita gunakan nombor yang kecil. Kalau dalam bundar tadi kita tak boleh gunakan 3 digit, kita gunakan 2 digit untuk dia faham konsep itu. Kalau di dalam tambah itu, kalau di tahun 2 ini dia perlu tambah sehingga 1,000, jawapan dia sehingga 1,000. Maksudnya 3 digit tambah 2 digit, contohnya 3 digit tambah 3 digit. Tapi murid itu tak mampu. So kita gunakan 2 digit dan 2 digit. Kita mula daripada 1 digit, kemudian kita beralih kepada 2 digit. Kita bagi dia peluang untuk difahamkan konsep itu, fahamkan apa maksud tambah. Kalau tambah apa maksud tambah itu, so bila dia dah faham, baru kita pergi pada digit. So kita bawa dia beransur-ansur. Okay, beransur-ansur. Bila kita nampak murid boleh tambah, so maksudnya kita boleh dah bagi dia yang tinggi. So kita boleh bridge dia daripada tadi kumpulan 1 kepada kumpulan 2. So itu adalah aspek-aspek yang kita perlu beri perhatian. Kalau dia boleh jawab, kalau dia boleh tambah dengan betul, jawapan dia betul, dia boleh tunjuk proses itu, so kita dah bawa dia kepada kumpulan yang satu lagi lah, kumpulan yang lebih tinggi. Okay. Setakat ini saja perkongsian saya. Terima kasih. Kalau ada apa-apa kekurangan, saya mohon maaf. Okay. Terima kasih. Saya serahkan balik pada Dr. Norina. Okey. So bagi contoh aktiviti ini saya akan memberi contoh berdasarkan tema dalam sains itu. Tema yang pertama dalam DSKP sains itu inquiry dalam sains.
di mana dalam tema inilah adanya kemahiran sains, itu kemahiran saintifik yang melibatkan kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Tapi untuk contoh ini saya hanya fokus kepada kemahiran proses sains, iaitu standard kandungan 1.1 kemahiran proses sains. Kalau kita lihat kemahiran proses sains ini adalah satu kemahiran yang diperlukan untuk murid-murid itu mencari jawapan kepada satu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Kemahiran proses sains di peringkat sekolah rendah ini dinyatakan secara eksplisit sebagai standard pembelajaran. Apabila menjadi satu standard, maksudnya murid itu perlu menguasai kemahiran tersebutlah. Yang mesti dikuasai oleh murid. Kenapa? Sebab nanti apabila di sekolah menengah, kemahiran ini akan digunakan di peringkat sekolah menengah. Okay. Untuk kemahiran proses sains di sekolah rendah, kita bukan hendak mengajar murid-murid ini untuk menghafal kemahiran proses sains itu. Kita nak murid-murid ini mengalami, membuat macam mana kemahiran proses sains itu boleh berlaku. Kita tak nak dihafal. Sebab itu dalam penulisan DSKP, murid boleh memerhati. Maksudnya dia boleh membuat pemerhatian. Murid boleh mengelas. Maksudnya murid itu boleh mengelas. Bukan murid itu menghafal. Okey, kemahiran proses sains, memerhati, mengelas. Bukan itu hasratnya. Kita nak dia melalui. Sebab dengan adanya kemahiran proses sains ini, dia digabungkan dengan pengetahuan, dia boleh memahami konsep-konsep itu secara lebih mendalam. Sebab itu kemahiran proses sains ini kita perlu beri penekanan di peringkat awal supaya dia lebih memahami macam mana proses sains itu berlaku. Okey. Seterusnya, slide yang seterusnya. Okey, sebelum saya pergi kepada contoh, kita lihat dulu apa yang berlaku untuk kemahiran proses sains. Kalau kita lihat dalam tahun 2, di tahun 2, murid belajar kemahiran proses sains iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor. Dan kemahiran proses sains yang keempat ialah berkomunikasi. Kalau perusahaan imbang kembali apa yang murid itu dah belajar di tahun 1, dia dah belajar juga kemahiran proses sains di tahun 1, iaitu memerhati dan berkomunikasi. Kita lihat pengulangan kemahiran di sini. Kita lihat juga tahun 3, dia masih belajar kemahiran memerhati, kemahiran mengelas, kemahiran mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferen, meramal dan berkomunikasi. So kalau kita lihat di tahun 2 masuk ke tahun 3 ada pengulangan kemahiran di situ. So maksudnya bukan kali pertama murid itu jumpa kemahiran ini. Cuma kita pun faham murid ini ada pelbagai tahap. So mungkin di tahun 2 dia belajar, dia tidak dapat menguasai sepenuhnya. Apabila masuk di tahun 3, waktu inilah kita akan memberi program berfokus kepada murid yang belum menguasai lagi, yang kita akan laksanakan dalam KAP 3 ini. Okey, so untuk contoh ini saya hanya fokus kepada kemahiran mengelas. Kenapa saya fokus kemahiran mengelas saja? Saya tak ambil memerhati. Saya beranggapan memerhati ni dia dah belajar daripada tahun 1, diulang lagi di tahun 2 dan di tahun 3. Saya rasa dari segi kemahiran murid, apabila guru meminta murid membuat pemerhatian, sudah ada apa yang perlu murid lihat dan apakah dia-nya. Contohnya lah, contoh di dekat saya ni ada satu bunga, mungkin tuan-tuan boleh lihat lah. Kalau kita letak bunga ni di atas meja murid dan murid perhatikan bunga ini, saya pasti murid-murid di tahun 3 tu dia dah tahu, dia akan ambil, dia akan sentuh, dia akan tipu, dia akan lihat warnanya. So maksudnya kat sini dia telah menguasai kemahiran memerhati itu. Bagaimana murid-murid membuat pemerhatian. Okay. So untuk kali ini saya akan tunjukkan untuk kemahiran mengelas. Okay, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Dari segi standard pembelajaran 1.1.2 mengelas objektif pembelajaran, murid boleh menyatakan ciri yang terdapat pada objek. Murid boleh mengasih dan mengumpulkan objek berdasarkan ciri sepunya. Murid boleh menggunakan ciri lain
untuk mengasing dan mengumpulkan objek. Okey, ini objektif pelajaran. Kalau kita lihat dalam DSKP, perkara ini memang tema yang pertama di awal DSKP. So sesuailah di orang kata pelaksanaan Cup 3 ini selama 4 minggu maksimum. So dia berada di awal, mungkin minggu pertama dan minggu kedua cikgu dah boleh laksanakan ini. Okey, dan seterusnya kita lihat slide yang seterusnya. Okey. So seperti yang telah diterangkan tadi, okey, perkara yang perlu cikgu lakukan sebelum memulakan PDP ini, guru perlu mengenal pasti tahap penguasaan murid. Okey, bagaimana mengenal pasti tahap penguasaan murid untuk kemahiran. Kalau guru-guru sains dia jelas di mana dia ingin melihat tahap penguasaan kemahiran bagi tahap penguasaan kemahiran untuk murid-murid. Kalau kita lihat dalam template pelaporan Excel yang telah disediakan, kita ada satu dalam template mata pelajaran itu kita ada satu tema iaitu inquiry dalam sains. So di situlah cikgu, guru-guru dia melihat tahap penguasaan murid untuk kemahiran. Apabila cikgu dah kenal pasti tahap penguasaan itu, so cikgu boleh bahagilah murid mengikut kumpulan itu. Di sini kita katakan bahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama saya namakan ialah kumpulan murid di mana yang berada pada tahap penguasaan 1, tahap penguasaan 2 dan tahap penguasaan 3 serta murid yang tidak ditafsir. Dan kumpulan yang kedua itu kumpulan murid yang berada pada tahap penguasaan 4, tahap penguasaan 5 dan tahap penguasaan 6. So setelah cikgu guru-guru telah mengenal pasti kedua ini, so mudahlah cikgu untuk merancang orang kata dengan menggunakan pendekatan terbeza tadi. Okey, seterusnya slide yang seterusnya. Okey, sekarang saya tunjukkan contohlah macam mana bagaimana proses PDP itu berlaku. Inilah salah satu contoh. Mungkin guru-guru di luar sana boleh fikirkan contoh-contoh yang lain. Okey, saya ambil satu contoh di sini. Bagaimana kita nak mulakan set induksi pada murid bagi orang kata mengajar kemahiran mengelas ini. So contoh yang saya berikan kat sini ialah kita memperlihatkan satu gambar kepada murid. Itu kita mengambil gambar yang pertama, di mana dalam gambar yang pertama itu terdapat pelbagai jenis buah-buahan. Okey, dan kita lihat pula gambar yang kedua. Okey, di situ jelas kita nampak okey berapa bilangan jenis buah-buahan itu. Okey, bagaimana kita boleh mengelaskan daripada gambar yang pertama itu supaya dia juga menjadi gambar yang kedua. Maksudnya kita kelaskan jenis-jenis buahan itu macam mana, bagaimana. So itu yang kita akan laksanakan dalam PDP. Ini adalah satu contoh lah. Sekiranya guru ada bahan-bahan lain, contohnya mungkin guru-guru ada video tunjukkan macam mana pengelasan mungkin di tempat, orang kata di tempat pengurusan bahan buangan, mungkin dia boleh gunakan kat situ. Kita nampak macam mana dikelaskan bahan buangan itu mengikut jenis-jenisnya. Mungkin juga boleh gunakan video lah. Ini untuk contoh di sini saya hanya menggunakan gambar sahaja yang mungkin dekat dengan murid. Sekiranya murid itu berada di rumah, mungkin tiba giliran, orang kata tempoh pergiliran murid itu berada di rumah, mungkin guru-guru boleh menggunakan benda-benda yang berada di rumah lah, yang boleh mereka lihat dan boleh mereka kelaskan. Contohnya alat-alat permainan ataupun mungkin contohnya pensel, peralatan alat tulisnya, ya, ada pen, ada pensel, so dia boleh kelaskan. Mungkin bahan-bahan itu boleh digunakan. Cikgu boleh merancang untuk murid yang pergilirannya di rumah. Okey, next, seterusnya. Okey, so selepas kita tunjukkan gambar buah-buahan tadi, kita terus masuk kepada apa yang kita nak murid-murid itu kelaskan. So untuk contoh ini saya mengambil contoh sebab kalau set binaan ni dia ada belajar semasa di tahun 1, tahun 2 dia ada belajar. So peralatan ni mungkin ada di sekolah lah. So untuk contoh ini memberi gambaran di mana semua murid itu berada di dalam kelas. So untuk seterusnya
guru-guru akan sediakan kata set Lego ini dan berikan kepada dua kumpulan tadi. Kumpulan satu yang berada pada tahap TP1 hingga TP3 yang belum tafsir. Kumpulan dua bagi murid-murid yang TP5 hingga TP6 bagi bahan yang sama. Okey, kita gunakan bahan yang sama. Kita ada cuma kaedah pendekatan sahaja yang berbeza. So di sini gambarannya kita bagi set Lego itu setiap kumpulan. Okay, seterusnya. Okey. Dan seterusnya, apa yang akan berlaku sebenarnya dalam kelas? Mungkin untuk kumpulan satu, guru akan berikan lembaran tugasan di mana murid dalam kumpulan satu ni dia menyenaraikan ciri yang terdapat pada objek yang disediakan tu. Okay, cikgu, sebab kita nak guide dia murid tahun kumpulan satu ni dia belum menguasai, dia masih berada di TP1 hingga TP3 ataupun murid yang memang dia tak datang sekolah setahun sebelum ni yang kita belum dapat tafsir dia. So kita guide dia secara ansur maju. Yang pertama kita berikan lembaran kerja. Okey, sekarang murid kumpulan 1 senaraikan apakah ciri-ciri yang terdapat pada objek. Mungkin kita boleh jangkakanlah apa yang dia dah senaraikan berdasarkan set Lego tadi. Mungkin dia kata, okey cikgu, dalam set Lego ini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru. Ataupun dia kata, cikgu ada yang saiznya besar, ada yang saiznya kecil, ada yang macam-macam lah ciri-ciri dia. Keluarkan dia berdasarkan apa yang dia lihat, berdasarkan set Lego tadi. Itu untuk kumpulan yang pertama. Okey, kumpulan yang kedua, disebabkan kumpulan kedua ni dia dah berada, tahun lepas dia dah belajar kemahiran mengelas di tahun 2. So dia dah berada di TP 4, 5 dan 6 dah. So kita terus bagikan arahan kepada mereka. Okey murid-murid, asingkan dah kumpulkan objek berdasarkan ciri sepunya. Dia terus buat pengelasan di situ. Sebab mereka ini dah berada di tahap penguasaan 4. Dia terus buat pengelasan. Berbeza dengan kumpulan yang pertama dengan kumpulan yang kedua tadi. Treatment kita ataupun arahan kita kepada kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Di sinilah kita kata peranan guru lah macam mana untuk memastikan kumpulan pertama ni diberi bimbingan lah sebab dia masih berada kumpulan yang tahap TP1 hingga TP3 tu. Saya percaya sebelum ini pun cikgu pernah buat. Bukan cikgu tak pernah buat. Memang perkara biasa pada guru apabila berhadapan dengan dua kumpulan murid yang berbeza ini. Macam mana pendekatan yang kita perlu gunakan supaya murid itu dapat dibimbing dengan sebaiknya dapat mencapai kemahiran yang kita nak terapkan di sini. Okey, dan slide seterusnya. Okey, apa yang berlaku selepas itu? Okey, kita lihat kumpulan yang pertama. Kumpulan yang pertama tadi, dia dah senaraikan ciri-ciri dia, ciri-ciri objek. And then apabila dia dah senaraikan, seterusnya cikgu minta murid menyatakan ciri objek dengan menyatakan persamaan dan perbezaan. Kita guide murid secara ansur maju. So, murid menyatakan, okey, apa yang sama? Okay, mungkin murid boleh katakan berdasarkan ciri-cirinya tu, dia boleh katakan, okey cikgu, memang ada yang warna merah ni ada satu kumpulan dia cikgu. Ada yang warna sama dan merah. Yang berbeza, ada pelbagai warna. Dia boleh nyatakan kat sini. Supaya finally, seterusnya dia boleh membuat pengelasan. Okay, itu untuk kumpulan yang pertama lah. Untuk kumpulan yang kedua, murid menggunakan ciri lain untuk menghasilkan dan mengumpulkan objek. Sebab kumpulan kedua ni dia dah boleh. So, pertama dia dah kelaskan, dan cikgu dah lihat, okey, kamu dah kelaskan mengikut warnanya. Kamu dah bagikan ciri sepunyanya. Lepas tu, guru boleh bagi tahu, okey, next, cikgu nak kamu kelaskan mengikut ciri lain pula. Apa ciri lain lagi yang boleh kamu kelaskan? Mungkin cikgu, murid tu buat, okey, mengikut saiznya pula. Dia sama ada yang besar dan ada yang kecil. So, kita nampak yang kumpulan yang kedua yang dah boleh menguasai pengelasan dia akan terus kepada next pengelasan pada peringkat yang seterusnya. Okey, next slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya apa yang berlaku untuk kumpulan 1. Okey, di sinilah kita lihat kumpulan 1 itu dia dah nak mencapai kepada kemahiran mengelas yang sepatutnya. Apabila dia dah boleh menyatakan persamaan, perbezaan, di situ dia dah boleh buat
dah boleh asingkan dan dia boleh kumpulkan. And then last kali dia dah boleh menyatakan ciri sepunya yang digunakan. Memanglah kalau kita lihat murid tahun 2 ni, kalau dia nak nyatakan secara orang kata dengan volunteernya, dia nak kata okey cikgu, saya kelaskan ini mengikut warna dia cikgu. Mungkin sukalah. Di sinilah peranan guru. Kita akan tanyalah, okey kenapa kamu kelaskan macam ini? Mungkin dia akan jawablah, okey cikgu sebab saya kelaskan ini dia warna yang sama. Saya kelaskan ini sebab bentuknya sama. Di sini kita dah lihat dah murid itu dah boleh menguasai kemahiran mengelas. Okay, yang belum tadi, yang dah TP1 hingga TP3, kita dah lihat dia dah ada, dia dah boleh mengelas kat sini. Okey, untuk kumpulan yang kedua, mungkin kita cadangkan, okey murid boleh asingkan dan mengumpulkan objek sehingga peringkat yang seterusnya. Sebab dalam pengelasan ni ada beberapa peringkat lah. Okey, mungkin dia kelaskan pada peringkat pertama and then terus ke peringkat kedua. Dan sekiranya murid-murid cikgu ni lebih advance ataupun lebih cepat daripada apa yang saya cadangkan ni, mungkin cikgu juga boleh bagi tugasan yang lain. Okey, contohnya saya sediakan kat sini gambar. Mungkin guru cikgu boleh bagi gambar kepada kumpulan 2 ni. Okey, tadi kamu dah kelaskan set Lego tadi, sekarang berdasarkan gambar yang cikgu bagi ni, cikgu nak kamu kelaskan berdasarkan ciri yang kamu pilih. Sebab kita kena ingat, murid di tahun 3 dia dah belajar di tahun 1 mengenai apa sifat ciri-ciri fizikal haiwan. Ada yang berkaki, ada sayap, berbulu, dia dah belajar tu. And then juga dia di tahun 2 dia dah belajar ciri-ciri cara haiwan membiak, bertelur dan melahirkan anak. So kat situ berdasarkan gambar ini dia dah boleh buat pengelasan. So kita lihat treatment ataupun kaedah kita di kalangan murid yang belum menguasai dengan murid yang dah menguasai. Kenapa? Sebab kemahiran ni dia ulang untuk tahun yang kedua. Sepatutnya yang dah menguasai itu dia dah lebih advance lah. Dia dah lebih cepat, dia dah mudah bagi dia untuk buat pengelasan. Kumpulan yang pertama ni dia mungkin dia slow, dia lambat sikit. Mungkin juga yang belum murid yang belum tak asing ni, dia pun tak rapat sebab dia dah banyak kali tak datang sekolah kan. Dia pun mungkin perlahan sikit orang kata penguasaan dia macam mana dia nak buat pengelasan. Okay, next slide seterusnya. Okay, and then seterusnya mungkin murid akan daripada pengelasan yang dia dah buat menggunakan bahan maudut tadi, set Lego tu, okay, dia dah kelaskan di atas mejanya. Mungkin dia transferkan maklumat itu ke dalam bentuk carta pengelasan dan mungkin dia bentangkan kepada guru lah. Sama ada dia nak bentangkan guru akan pergi ke tempat kumpulan itu untuk melihat. So dia akan orang kata pindahkan maklumat yang dia buat menggunakan set Lego tadi ke dalam bentuk carta pengelasan. Mungkin kumpulan 1 tu dia kata okey, set binaan dikelaskan berdasarkan warna merah, warna biru, warna kuning. Mungkin ada lagi yang lain dia dikelaskan kepada bentuk. Okey, itu kumpulan yang pertama. Okey, untuk kumpulan yang kedua ni dia dah menguasai. Okey, sepatutnya dia dah boleh pergi beyond. Sepatutnya dia dah boleh capai TP6. Iaitu dia dah boleh membuat pengelasan sehingga ke peringkat yang terakhir. Kalau kita lihat carta ini, mungkin dia boleh buat set binaan. Okay. Di kelas itu ada warna merah, warna biru, warna kuning. Okey, warna kuning itu dia kelaskan lagi kepada apa? Kepada bentuk dia ataupun kepada saiz dia. Sehinggalah ke peringkat yang terakhir. Okey. Okay, next seterusnya. Okey. So kita lihat kat sini. Dalam DSKP Sains memang jelas untuk kemahiran ni dia ada standard prestasinya. Okey, kalau kita lihat TP1 menyatakan ciri yang terdapat pada objek atau fenomena. Kita reflect balik aktiviti kita buat tadi. Daripada awal kita dah nampak, okey, murid ada yang menyatakan ciri yang terdapat pada objek. Dia dah mencirikan tadi. TP2 dia memerihalkan ciri objek atau fenomena dengan menyatakan persamaan dan perbezaan. Kita dah lihat daripada dia menceritakan pada cikgu, okey, apa persamaan, apa perbezaan. Okey, yang ketiga dia mengasing dan mengumpulkan. Dia dah mula asingkan dan mengumpulkan. Yang keempat, kalau kita lihat ayat yang ke bawah tu, mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri sempurna dan berbeza
serta menyatakan ciri sepunya yang digunakan. Dia boleh nyatakan kenapa dia kelaskan sedemikian. Dia boleh kata, okey cikgu, saya kelaskan sebab berdasarkan warna dia, warna biru, warna merah, warna kuning. Kita dah nampak dia dah berada di tempat. Kalau murid-murid itu daripada tadi kita kata kumpulan yang pertama tadi dia ialah murid tahap 1, tahap 2, tahap 3. So apabila kita laksanakan aktiviti ini, dia dah boleh membuat pengelasan, dia dah boleh nyatakan ciri sepunya, so dia dah berada di TV4. So untuk kemahiran mengelas ini, dia dah lepas lah. Maksudnya kita dah habis fokus pada dia dah settle untuk kemahiran mengelas. Dia dah, orang kata, dah melepasi tahap orang kata kumpulan sasaran untuk program berfokus ini. Tapi apa yang berlaku pada kumpulan 2, kita mungkin kumpulan 2 masih di tahun 2 tu, dia mungkin berada untuk kemahiran mengelas, dia mungkin di TV4 ataupun TV5. Apabila kita membuat aktiviti ini, ada kemungkinan juga yang kumpulan 2 ni dah mencapai ke peringkat tahap penguasaan 6. Kalau kita lihat 6 tu, mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri sepunya dan berbeza sehingga peringkat terakhir dengan menyatakan ciri yang digunakan. So kata, kalau kita lihat pada aktiviti yang set binaan tadi, kita nampak bila dia dah buat peringkat terakhir, sepatutnya untuk kemahiran mengelas ni, murid itu dah boleh mencapai ke tahap penguasaan 6. Okay, untuk kemahiran proses sains memang dia ada standard prestasi satu persatu, so dia pemeringkatan tu dia nampak dalam pemberian tahap penguasaan. Kenapa ditulis sedemikian? Supaya guru itu memudahkan guru untuk mengajar murid macam mana kemahiran itu boleh dijalankan. Okey, so kalau kita lihat kat sini, apabila murid itu untuk kemahiran mengelas daripada yang kumpulan 1 tadi, dia dah boleh ke TV4, so dia dah okey dah mengelas. Tapi kita perlu ingat, kemahiran yang tahun 2 tadi dia ada 4 kemahiran. Memati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor berkomunikasi. So mungkin cikgu boleh lihat pula kepada kemahiran yang seterusnya, iaitu mengukur dan menggunakan nombor. Cikgu lihat balik tahap penguasaan dia di mana untuk kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Dan buatlah merancang aktiviti menggunakan pendekatan terbeza. Sehinggalah untuk kemahiran ini murid semua berada pada tahap penguasaan 4 dan yang ke atas. Dan mungkin ada juga yang akan dapat TP6. Kalau kita lihat mengelas ni, untuk mendapat TP6 bukan sesuatu yang sukar lah. Bukan sesuatu yang sukar. Apabila murid itu dah faham macam mana untuk membuat pengelasan, dia akan capai ke TP6. Dengan syarat bahan rangsangan ataupun bahan untuk pengelasan itu dapat membantu murid lah, sehingga dia membuat pengelasan pada peringkat yang terakhir. Pada peringkat yang terakhir. Sekali lagi, saya ingin maklumkan inilah salah satu contoh. Mungkin cikgu boleh gunakan apa-apa contoh yang lain yang orang kata mengikut kesesuaian sekolah. Mungkin kata ada set Lego, tak ada. Mungkin ada macam-macam. Kan? Kalau kita lihat di sekolah untuk aktiviti pengelasan ni, kita ada orang kata bola yang kecil-kecil tu kan. Berbagai warna bola tu ada. Okay, selain itu daripada kelengkapan peralatan, murid pun ada dari segi bentuk pemadam, warna dan macam-macam yang kita boleh gunakan. Okey, kenapa kita tak gunakan konten terus? Kandungan dalam tahun 3, mungkin murid yang pada kumpulan 1 ni dia belum bersedia. Kan? Contohnya dalam kandungan tahun 3 kita ada satu, mengelas haiwan mengikut tabiat pemakanan. Kalau dia tak tahu macam mana dia kemahiran mengelas ni, macam mana dia nak mengelaskan haiwan mengikut tabiat makanan. Bila kita bagi haiwan tu macam mana proses pengelasan tu nak berlaku, kalau dia tak boleh nak mencirikan apa tabiat pemakanan haiwan tersebut lah. Okey. So saya rasa setakat itu sahaja perkongsian daripada saya. Dan sekiranya ada apa-apa kekurangan di pihak saya mohon maaf. Dan saya percaya untuk guru-guru sains sekolah rendah, mereka boleh sesuaikan cadangan ini dengan keadaan di sekolah masing-masing lah. Sebab untuk kemahiran proses sains ni bukan tahun yang pertama cikgu saya pernah mengajar. Sebab dulunya sebelum saya makan 2017 pun,
kita dah ada kemahiran proses sains dinyatakan sebagai standard pelajaran. So saya percaya dengan orang kata ilmu ataupun kompetensi guru sains dapat melaksanakan dapat meningkatkan kemahiran proses sains murid daripada kumpulan sasaran tadi untuk melepasi pada tahap TP 4, 5 dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Azlan atas perkongsian tersebut. Seperti yang Encik Azlan kongsikan tadi dalam PDP terbeza, guru akan bermula di mana murid berada. Di sini dikaitkan dengan tahap penguasaan murid tersebutlah. So kita dapat lihat bagaimana contoh dari Encik Azlan tadi, cara pengelasan juga berbeza dalam aktiviti yang dicadangkan tu, persesuaian di antara kumpulan 1 dan kumpulan 2. So seperti yang kita taklimatkan daripada pagi tadi, so kumpulan sasaran untuk catch up plan 3 ini adalah untuk murid yang belum menguasai kemahiran asas, murid yang dalam kumpulan atau kategori TP1 hingga TP3 dan juga murid yang belum ataupun tidak ditaksir. Okey, terima kasih kepada Encik Azlan. Warga KPM yang saya hormati sekalian, saya kembali bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di hujung taklimat catch up plan 3 kita pada hari ini. Saya bagi pihak PPK mohon maaf atas sedikit gangguan teknikal yang berlaku sepanjang tempoh taklimat kita pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kembali semula ke sini untuk menjawab beberapa persoalan yang sebenarnya tidak pun saya jangkakan akan saya buatlah. Kita gunakan dokumen standard kurikulum persekolahan. Ya, kita tidak akan untuk kap kita kali ini kita tidak menggunakan dokumen penjajaran kurikulum. Dan mereka kita harap dapat menggunakan kurikulum semasa. Okey, pada kita pergi terus kepada slide yang keempat. Okey. Dari tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi ada yang bertanya, boleh tak guna mata pelajaran lain? Sekali lagi kita tegaskan, PPK mencadangkan 4 mata pelajaran ini kerana ini adalah mata pelajaran yang kita sangat tekankan tentang asas literasi, numerasi dan STEM. Walau bagaimanapun, jika sekolah-sekolah PK nak buat semua mata pelajaran, terpulang kepada keupayaan masing-masing. Okey. Yang kedua, adakah sekolah yang tidak ada kurikulum murid TP1, TP2, TP3 dan tak ditaksir ini perlu buat juga? Dah pun kita tegaskan tadi, sasaran hanya kepada murid TP1, TP2, TP3 dan murid-murid yang tidak dapat ditaksir ataupun belum ditaksir. Tetapi kalau sekolah itu tidak ada kumpulan murid ini, saya fikir tidak perlulah tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya buat kap 3. Unless tuan-tuan dan puan-puan tetap fikirkan bahawa TP4 itu masih lagi tuan-tuan sendiri ragu betul itu berada pada TP4. Ya. Tapi yang kita syorkan ialah TP1, TP2, TP3 dan murid yang belum ditaksir. Sekali lagi juga saya tegaskan bahawa perancangannya adalah maksimum 4 minggu. Maksimum maksudnya jika selepas pelaksanaan kap 3 pada minggu pertama dan kedua, tuan-tuan dapati bahawa murid-murid ini dah boleh cope up dengan murid-murid lain, maka tuan-tuan dan puan-puan, bagi sekolah tuan-tuan dan puan-puan, hanyalah sekadar 2 minggu. Ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan fikir perlu habiskan sehingga 4 minggu, by all means kita persilakan tuan-tuan dan puan-puan. After all, kaedah pelaksanaan ini fokus kepada kemahiran asas. Kita dah cakap kemahiran asas. Okey. Tanya, tingkatan 1 macam mana mereka baru masuk sekolah menengah dan sebagainya. Seperti yang kita kata tadi, daripada awal, tuan-tuan dan puan-puan, semua murid-murid pun dah ada pelaporan PPD mereka. Jadi kita akan ambil laporan PPD tahun 6 itu dan lihat
Walau bagaimanapun jika guru-guru di tingkatan 1 fikir tak berapa nak percaya, dan you boleh diagnose sendiri betul ke mereka tu berada di tahap penguasaan yang berkenaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan juga, saya ingin tegaskan bahawa kedudukan sasaran murid-murid ini sebenarnya ikut mata pelajaran. Therefore, ada murid yang mengikuti KAP 3 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu sahaja. Ada murid-murid yang duduk dalam KAP 3 pada mata pelajaran matematik sahaja. Kerana dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris mereka dah pun sampai ke titik 5 dan titik 6. Therefore, dia tak perlu ikuti KAP 3 untuk Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. So, dia adalah bersifat individu. Kalau dia perlukan dalam mata pelajaran yang berkenaan, maka dia duduk dalam sasaran kumpulan ini. Jadi bukanlah murid Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains itu dikumpul bersekali. It could be ada 12 murid dalam Sains, tetapi ada 20 murid dalam Matematik, ada 5 murid dalam Bahasa Inggeris dan mungkin 4 murid dalam Bahasa Melayu. Dia adalah individually subject based. Okay. So, apa lagi persoalan-persoalan yang saya perlu jawab? Saya kira itu sahaja yang signifikan untuk saya jawab berkenaan dengan pengoperasian KAP 3. Okay. So, Dr. Rina, back to you. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersama-sama bahagian pembangunan PJ. Terima kasih. Okay, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nuraini. Saya rasa Puan Nuraini telah banyak address menjawab persoalan-persoalan di chat box ini. InsyaAllah saya rasa warga KPM yang hadir ini adalah lebih jelas lah insyaAllah. So jangan risau, seperti yang dimaklumkan oleh Puan Ann, kita akan teliti semula slot yang awal-awal tadi. Sekiranya nampak jelas dan clear dan tidak ada technical glitch dalam recording itu, kita akan upload secepat mungkin. Dan juga slot Cik Iin tadi juga kita akan record dan kongsikan bersama dengan bahan slide dan juga recording kita dalam chat box tadi kan. Okay. Saya try Murid pelbagai tahap penguasaan. Pelbagai tahap PDP kita terbezakan. Tahap 3 guru memang dah amalkan. PPM sekadar membugarkan. Okey tak? Kalau okey, bagi saya thumbs up Okey. PPK mengucapkan tahniah dan terima kasih atas komitmen yang berusaha doktor, tuan-puan untuk hadir dan bersama-sama kami dalam taklimat ini. Semoga perkongsian ilmu ini memberi manfaat kepada pelaksanaan dan pengoperasian KPM Perkasuku, khususnya di dalam pelaksanaan KAP 3 di sekolah anda semua. Saya memohon maaf bagi pihak bahagian pembangunan kurikulum dan kumpulan teknikal kami di atas apa-apa kesilapan atau kekurangan sebagai penganjur pada hari ini. InsyaAllah kami akan cuba rektifikan dalam hal-hal yang kita upload. Okey, sekian. Terima kasih. Saya ucapkan insyaAllah kita akan jumpa lagi